Bertemu kembali di Wanita hari ini dengan variasi masakan terung, dan menu pertama yang akan kami kongsikan bersama Encik Rafi dan juga Puan Fatimah ialah terung telunjuk daging salai lemak cili api. Okey, inilah dia terung telunjuknya. Okey, boleh Rafi kongsikan apa keistimewaan resepi ini? Sambil-sambil tu boleh? Yang ini memang kita bawakan pure Negeri Sembilan. Masakan Negeri Sembilan tiada campur bawang lah. Dia memang Negeri Sembilan pure punya kita bawa hari ini. Okey, kongsikanlah bahan-bahan dia. Dah salai, okey. Yang ni tadi kita dah masukkan daging dengan campuran cili yang ni lah. Cili hidup, cili api, asam keping dengan garam, kemudian ini dia punya terung lah hari ini kita pakai. Daging tu kita dah masakkan dulu. Kita dah masakkan sebatikan dengan, tapi daging tu kita salai dulu. Okey. Salai, lepas tu kita masukkan dengan campuran yang tadi lah yang kita dah blend. Sedap lagi kalau kata Negeri Sembilan pure, tumbuk lah. Okey, memang pure masakan Negeri Sembilan lah asli. Dan terung ni ada macam-macam jenis sebenarnya. Kenapa terung telunjuk yang sesuai untuk kita buat masak lemak ni? Daging salai dengan terung telunjuk memang ngam. Okey. Dan kita buat pedas sikit, buat pekat sikit memang ngam. Dan saiz ni memang macam ini ya? Memang gitu. Okey, teksturnya bila dah siap macam mana? Adakah dia lembut ke? Dia ada rasa rangup sikit ke? Terung bila kita dah masak, dia memang lembut. Ada macam banyak-banyak sikit macam tu kan. Okey. Dan selain daripada masak lemak, apa lagi lauk yang sesuai untuk kita gunakan terung telunjuk ni? Dia boleh buat sambal. Sambal boleh. Kalau pandai ni kita olah jadikan dia rendang pun boleh. Tapi that mean kita masakkan dulu kuah dia. Kemudian baru kita baru masukkan terung lah. Boleh juga jadikan dia rendang juga. Okey, kalau diikutkan terung pun banyak khasiatnya. Antaranya mempunyai fiber yang tinggi. Ya, vitamin C. Macam tu. Karbohidrat juga. Dan selain daripada terung telunjuk, apa lagi jenis terung dan apa masakan yang sesuai? Sebenarnya masak lemak ni boleh juga kita gantikan dengan terung panjang tu. Terung panjang. Ini yang biasa kita guna. Masak apa-apa je pun. Betul. Goreng pun yang disedapkan. Ya, betul. Okey. Dan masak lemak tu berapa lama untuk kita? Tak lama. Dia bila dah menglegak macam tu, dia cili dah masak, boleh dah masukkan terung. Dalam 2-3 minit dah boleh matikan api. 2-3 minit sahaja. Tak lama sebab terung ni memang tak lama untuk kita masak. Dan sebelum kita nak masakkan dia, kita perlu rendam dahulu. Perlu rendam sebabnya kita tak nak dia hitam. Permukaan dia hitam macam ni kan. Rendam dengan air kosong saja. Ya, betul. Okey, dan ini hasil dia yang dah siap. Okey, kita cucuk sikit terung dia. Oh, lembut je. Tapi masukkannya hanya dalam masa 2-3 minit saja supaya selepas dia dah melegat. Kalau lama sangat takut terlalu lembik lah. Terlalu lembik, hancur pula. Okey, baik, itu saja. Dan apa lagi antara menu-menu yang ada dekat atas ni? Yang ada terung. Yang dekat sini kita ada terung pipit, sambal tempoyak. Ini terung pipitnya. Cili api jugalah. Kita memang bawa pure cili api lah kampung ni sebenarnya. Lepas tu yang ni kita ada rendang Minang. Okey, yang ni kita ada rendang hitam. Kat situ. Ini terung bakar, dalam dia ada isi ikan dan kita tambahkan dengan air asam. Okey, baik. Boleh Rafiq kongsikan laman media sosial kepada penonton wanita hari ini? Instagram saya Rafiq, Facebook saya Muhammad New, ataupun kalau kalian nak ni boleh menggunakan hashtag Abam Dilat. ABAM_DELIGHTS. Okey, tak sabar nak rasa. Fiza ada sesuatu menu istimewa yang ingin dikongsikan kepada anda. Silakan Fiza. Okey, dan kalau kebiasaannya terung ni dimasak sebagai sayur lah kan. Masak lemak terung lah, sambal terung. Tapi hari ni istimewa Puan Haslinda alias nak kongsikan resepi yang berbeza. Resepi apa tu? Hari ni kita nak belajar buat resepi eggplant lasagna. Okey, apa yang special dengan lasagna ni? Selalu lasagna kalau kita dengar macam kaya menggemukkan kan, tapi yang ini sesuai untuk orang yang berdiet. Sebab dia rendah karbohidrat. Okey, dan mungkin ramai tak tahu sebenarnya terung ni bukanlah sejenis sayuran, tapi sejenis buah-buahan yang tinggi dengan zat besi, rendah serat dan juga tinggi kalori, dan juga rendah kalori, tinggi serat. Betul. Okey, Kak Linda mungkin boleh kongsikanlah, kalau orang takut nak makan lasagna ni sebab walaupun terung tu mungkin tinggi serat, tapi takutlah dengan bahan-bahan lain yang ada tu mungkin boleh menyebabkan berat badan naik dan sebagainya. Tapi apa istimewanya? Okey, biasanya kalau siapa yang berdiet tu dia tahu karbo, gula tu yang menyebabkan kegemukan. Jadi cheese tak menyebabkan kegemukan. Dia sebab dia tak ada karbo. Okey, jadi kita gantikan lasagna tu, kepingan lasagna tu dengan terung. So terung ni
tinggi serat. Okey. Dengan white sauce ni, kalau white sauce yang asal tu kita pakai tepung, susu apa, tapi yang ini kita pakai kalau resipi asal dia pakai ricotta cheese, tapi dekat sini macam susah sikit nak cari. Kita pakai cream cheese, campur telur, kita campur susu rendah lemak sikit. Okey, dekat situ kita dah cut. Itu memang sesuai lah untuk diet. Jadi kita ulang lagi sekali. Terung ni tinggi dengan serat, tinggi dengan zat besi dan juga rendah kalori. Ya, betul. Okey. Tapi yang menarik perhatian saya ni, jarang-jarang kita lihat terung ini dijadikan bahan asas dalam pembuatan pastry kan? Ya, betul. Selain daripada lasagna eggplant ini, kita menggunakan terung Belanda kan? Betul. Tapi ini apa yang ada di depan kita ni nak dikongsikan kepada penonton? Yang ini creamy eggplant eggplant chicken pie. Okey. Yang ini puff sambal terung. Okey. Yang ini Thai bread, tapi inti dia saya dah ganti dengan sambal terung. Okey, Thai bread ni juga antara makanan yang tular lah sekarang ni kan. Ya, betul. Tapi dah digantikan dengan isi terung. Kalau penonton boleh tengok yang saya nak tunjukkan ni, pastry-nya seperti biasa, tapi dalamnya digantikan dengan sambal terung. Kak Linda mungkin boleh kongsikanlah bagaimana boleh dapat ataupun tercetusnya inspirasi ni. Inspirasi ni sebenarnya kita macam dah biasa makan sardine puff, tuna puff, tapi kalau macam sambal ikan bilis kan, tapi tak ada ramai yang macam buat sambal terung, sambal yang berasaskan sayur-sayur kan. Kami satu keluarga suka makan sambal terung. Okey. Jadi kenapa tak kita cuba letak dalam puff? Lepas tu kita komersialkan. Ini orang kata kreativiti ni juga boleh mencetuskan satu perniagaan kan. Mungkin lebihan-lebihan daripada kita makan sambal tu boleh kita letakkan dalam cream puff kita. Kalau cakap tentang terung ni, sebenarnya penonton, ada banyak jenis terung. Hari ni yang dikongsikan oleh Puan Linda ataupun Kak Linda ni adalah terung Belanda yang berwarna ungu. Dan kita juga ada terung bulat. Tapi ada terung biasa masuk dalam kari tu kan. Ada terung pipit, macam-macam lagi jenis terung. Tapi adakah boleh sebenarnya terung-terung lain ini juga dijadikan bahan asas untuk kita buat pastry ni? Boleh, tak ada masalah. Dia sama je, lebih kurang aja. Cuma tekstur dia je berbeza. Macam terung yang ini tekstur dia lebih keras sikit berbanding dengan yang ini. Okey. Dan terung yang ada, kalau perasan yang panjang kecil tu pun dia lebih lembut lah. Boleh angkat. Susah pula nak angkat ya. Okey. Kita semua faham kan kalau terung panjang ni memang dalamnya lebih lembut lah kan. Ya, sebab tu lebih mudah. Dia ada banyak air. Okey. Sekarang ni kita nak tunjuk kepada penonton pula, kalau dah pun diletak-letak sebegitu dan hasilnya, ini hasil yang dah siap kita bakar. Ya, betul. Berapa lama masa yang perlu kita bakar? Sebabkan bahan-bahan ni dah masak, cuma yang ni kita nak masakkan telur dan nak cairkan cheese. Okey. Di antara lebih kurang dalam 15 ke 18 20 minit macam tu lah, bergantung pada oven dan bergantung pada suhu. Sekejap je lah, kita kena bakar atas bawah lah. Atas bawah. Bagi dia nampak hangit-hangit sikit atas tu. Okey, Puan Linda, bagi penonton-penonton yang mungkin tertarik, terutama sekali bagi mereka yang vegetarian kan, memang yang makan makanan berasaskan sayur ni, ini mungkin antara alternatif untuk mereka memvariasikan menu masakan mereka. Bagaimana cara untuk menghubungi Kak Linda? Okey, boleh jemput datang ke Instagram saya, view Instagram saya, Lamafin, LAMUFFINE, Lamafin. Dekat situ ada contact number. Boleh klik aja kat situ kalau nak order apa-apa. Klik WhatsApp number saya kat situ, boleh klik, nanti teruslah ke WhatsApp. Kalau kamera boleh ikut saya nak tunjuk ini hasil yang dah siap. Macam inilah caranya di dalamnya. Okey. Kalau kebiasaannya lasagna yang berasaskan berintikan ayam atau daging, mungkin sedikit keras. Tapi yang berasaskan terung ni dia macam lebih lembut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia berbeza sikit kan? Rasa berbeza tapi tetap ada rasa lasagna tu lah. Memang sangat-sangat sedap. Boleh cuba. Sambil saya nak habiskan makanan ni, kita nak berehat dahulu seketika. Banyak lagi yang nak kami kongsikan bersama anda di Wanita Hari Ini.